اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang semati Fadilatul Imam Rajatan Kuasa Surau, Tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana pada malam ini dan pada bulan ini, bulan yang terakhir bagi bulan Syaban, minggu yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Jadi persediaan pada bulan Syaban, mungkin kita dah doa pada nisfu Syaban, ataupun pada bila-bila masa yang ada, gunakan kesempatan yang ada untuk kita ambil masa tentu. Contohnya solat sunat tasbih, solat sunat tasbih ni tuan boleh buat sendiri, tak ada masalah. Ataupun kita nak buat, baik kalau buat sendiri ni dia kata apa, Ustaz lena apa ni, buat siang ni buat 4 rakaat terus. Dia kata susah, dia kata tak ada member, dia kata seorang-seorang jenuh tasbih dia ada 300. Jadi buat jamaah boleh, tuan ajak, jadilah jamaah ni. Bila ajak jamaah ni semangat sikit. Kita buat malam kan, contoh buat malam dia jadi 2-2. Kan? Kalau buat siang 4 rakaat terus. Kalau buat malam tuan-tuan lepas isyak ke, tuan-tuan buat kan, lepas isyak buat tu tuan-tuan, kita buat kerana disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Al-Abbas dan Al-Abbas Abdul Muttalib, tuan-tuan. Nabi kata kalau tak boleh buat, yang kata kita kata tiap-tiap hari kan, buat seminggu sekali kan, tidak. Tak boleh buat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh buat sebulan sekali, buat setahun sekali. Tak boleh juga seumur hidup. Seumur hidup. Maksudnya seumur hidup tu sekali lah. Dalam hidup kita tu paling kurang buat sekali lah. Lepas tu dia kata kalau tak mau buat tak apa, tak payah hidup kan. Pasal sekali pun tak boleh. Memang lama, sejam je. Dia sejam. Tetapi manfaatnya, kelebihannya yang Allah Ta'ala bagi ialah Allah Ta'ala menghapuskan akan segala dosa kita, tuan-tuan. Dosa yang kita terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Dosa yang terdahulu dan kemudian. Dan Allah Ta'ala akan hapuskan. Dengan niat kita sembahyang tu, tuan-tuan, mudah-mudahan dengan ikhlas Allah menghapuskan dosa kita. Dan sebelum nak masuk bulan Ramadan, kita ni bersih pada dosa. Itu persediaan kita nak menghadapi Ramadan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan. Jadi malam ni kita akan sambung daripada pada bulan yang lalu. Ini sambungan dia lah. Sambungan daripada kisah ataupun disebut Ghazwah Perang Tabuk. Dalam ayat yang ke-48, ayat 48. Keranalah pada yang lalu kita baca pada ayat 46. Dalam ayat 46 kata Musani rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran dalam surah At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Yakni lah kita baca
Kalaulah mereka mahu keluar, yakni nak pergi perang. Siapa dia? Kita cerita yang lalu, munafik. Munafik ni siapa? Orang Islam. Kalaulah mereka ni nak pergi perang, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Walakin karihallahum bi'asahum, akan tetapi Allah tidak suka pemergian mereka. Allah tak suka pemergian mereka. Maka lalu fasabbatahum, maka dilemahkan akan semangat mereka. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan oleh syaitan, tinggallah kamu bersama orang yang tinggal. Sebab apa? Sebab kita baca yang terdahulu perangai orang munafik, kalau mereka ni pi, mereka akan kacau bilaukan tentera Islam. Bahkan mereka akan melemahkan tentera Islam. Supaya hampa tak elok pi lah. Pi pun tak dapat apa. Dah betul lah. Ya. Maka kita nak sambung ayat 48, ayat 47, maafkan saya. Ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Sungguh, kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu, yakni menambahkan bilangan tentera kamu, melainkan mereka melakukan kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah, yakni kekacauan dalam kalangan kamu. Sedang di antara kamu ada yang suka mendengar akan hasutan mereka, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Ini ceritanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalaulah mereka ni pi, kalau Allah benarkan mereka pi, nescaya mereka akan buat kerosakan. Mereka akan pecah belahkan kesatuan kamu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala halang mereka. Dan kalaulah mereka pi juga, kamu kena ingat bahawasanya ada di kalangan kamu, yakni kita orang Islam, tuan-tuan, mudah terpedaya dengan hasutan akan hasutan daripada mereka ini. Kita tak pergi dah kan, kita tuan kita pergi kedai, pergi minum kopi ke apa, contoh. Maksudnya nak singgah sembahyang tu jadi susah, tapi nak lepak senang. Saya sebut ni realiti, tuan-tuan. Kita sebut orang muda, anak muda lah. Pasal kita pun muda juga. Muda lagi ya. Tak faham muda lagi. Muda lagi. Pasal saya pergi dengan orang muda, tuan-tuan. Saya pasal kita duduk main bola, bela duduk main bola lagi. Habis PKP sambung balik pun main lagi. Dua bagi main, kita main lah. Kita akan jumpa, tuan-tuan, setiap tim tu dia berlainan. Maksudnya ni tim kampung cara lain, ni tim bandar. Yang tim pulau boleh tahan, dia kau mulut lah. Apa dia ni? Nanti dalam mulut dia. Biasalah. Dia jumpa ni banyak orang. Syok yang kita ni, tuan-tuan, satu bendanya. Banyak bila kita jumpa banyak tim, ada satu tim ni, tuan-tuan, dia bila sebut tim ustaz, sebab saya tu semua tim ustaz. Mau ustaz-ustaz ni, kami ni adalah muda, dah tua, dah campur lah, veteran pun ada. Dia kata, ustaz ni nasihat kami ni pasal tim kami ni dia tak tutup orang. Dah kan kapten dia tu. Jadi sambil-sambil kita duduk main tu, sambil-sambil kita cerita, tunjuk akan dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Kita sebut, kita kata kita main bukan kita nak menang. Kalah menang ni biasalah. Kalah tu biasalah. Menang istirahat. Maksudnya menang tu alhamdulillah. Kan? Kalah menang tu duduk tempat yang kedua. Tapi yang paling baik apa dia? Macam mana persediaan kita. Contohnya kita game pukul berapa, kan? Baru-baru ni saya pergi main, kan, dia berkata, ustaz pukul 8 mau ada dah di Padang. Maksudnya di situ ada surau. Kita ajak siapa tak mayang hijau, kita pergi surau tu, mayang tu. Habis mayang baru kita pergi Padang. Dia betul. Nak jadi contoh kata apa? Sembahyang, selesaikan kewajipan Allah, maka silakan bertibaranlah kamu di atas bumi Allah. Tu. Jadi kita jumpa macam tu.
Kira tuan-tuan, realitinya anak muda ni banyak di luar. Ni saya sebut realitinya begitu. Dan mereka ni tuan-tuan tak tentu masa. Kadang-kadang balik-balik kerja terus 5:30 petang pergi main dah. Lagi sampai maghrib. Hampir orang maghrib. Ada sehari pukul 8 pula sampai pukul 10. Sehari pukul 10 sampai pukul 12 pula. Itu biasa kita tengok realitinya. Dan menyebabkan ramai anak muda di luar, maka terpaksalah kita pun dakwah bilhad di luar. Pasal kita nak tarik anak muda dekat dengan Islam memakan masa yang cukup panjang. Dia bukan mudah tuan-tuan nak tarik dia pun. Sebab tu jangan tertipu. Ni kita sebut tadi, jangan tertipu dengan hasutan daripada musuh. Sebab tu kita tuan-tuan, ada orang kata tak apa, tak semayang, tak apa, main dulu, saya qada. Yang tu tak betul. Kita nak tunjuk kat tuan-tuan bahawasanya main boleh. Tuan orang tak kan, tidak bermakna kalau kata kita kena pakai seluar pendek apa semua baru lari laju dah. Sama aja pakai seluar panjang lari laju juga. Boleh skor juga. Jadi kefahaman tu kena diubah. Tu kita nak ubah tuan-tuan. Baik, kita nak ubah cara tu. Bayangkan tuan-tuan, seluar panjang bukannya mahal mana pun. Kita boleh beli kasut. Saya ingat kalau kasut, saya baru tahu. Saya sebelum ni saya tak tahu tuan-tuan. Bila kita duduk dengan geng-geng muda ni, dia cerita, Ustaz kalau Ustaz nak beli kasut bola, macam ni dia ada grade dia. Kita pun dengar tuan-tuan. Oh macam tu. Hak yang ada di pasar raya ni grade semua grade 3, grade 4. Oh lepas tu pula. Hak yang betul-betul grade first ni payah dapat. Mahal pula harga dia. Dan dia pun ni sambut beli harga yang mahal. 300, 400, 500, 600, 700 sepasang. Maka apa salahnya kan kita pakai seluar yang panjang yang menunjuk orang yang tak berapa ratus sangat pun. Kan itu kita nak bagi gambaran yang jelas pada anak-anak muda. Baik, kemudian maka sekumpulan orang Islam yang keislaman mereka tidak diragukan lagi, tidak menyertai tentera Islam. Malam ni saya janji hari tu saya kata nak cerita 3 orang sahabat ni yang mereka ni tak pergi perang tanpa alasan yang munasabah. Iaitulah di antara mereka ialah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga Murarah bin Rabi'. Dan disebut lagi ada lagi beberapa sahabat Abu Khitamah. Maka apabila Nabi SAW meninggalkan Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah untuk menjaga keluarganya di Madinah, orang munafik berkata Muhammad merasakan Ali menyusahkannya, maka dia tinggalkan Ali. Tu perangai orang munafik. Padahal tuan-tuan, bila Nabi pergi perang, memang bila Nabi perang, Nabi akan tugaskan beberapa orang sahabat yang akan jaga Madinah. Yang akan jaga Madinah, pahala dia rosak tuan-tuan, walaupun dia tak pergi perang, pahala dia. Kerana tak semua daripada kita ni tuan-tuan keluar berperang. Ada yang kena jaga kubu. Macam kita lah tuan-tuan. Mungkin kita surau tuan-tuan, kita jaga surau ni, kita imarah surau ni dalam keadaan orang lain bertebaran di luar, maksudnya mencari rezeki dan seumpamanya. Tak semua orang tuan-tuan kalau kerja di luar, siapa nak jaga surau ni? Maka dia ada seorang yang akan jaga. PJK, pengurusi apa semua ni ada gantikan dia. Maka ditinggalkan, pahala dia besar tuan. Kita jaga surau ni, kita jaga masjid, kita jaga buat program dan seumpamanya, maka pahala dia cukup besar. Maka begitulah keadaannya yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, 3 orang sahabat. Apabila tuan-tuan tentera Islam memulakan akan kemaraannya, maka panji Islam diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tindakan Nabi memberikan panji kepada Sayyidina Abu Bakar di dalam peperangan yang terakhir yang dilancarkannya dan meninggalkan Ali untuk menjaga ahli keluarganya, mengandungi isyarat halus yang boleh difahami oleh para pembaca, yakni para kita tuan-tuan yang mengaji. Kerana Nabi juga membahagikan beberapa panji lain. Panji Muhajirin diserahkan kepada Az-Zubair. Panji Aus pula diserahkan kepada Usaid ibn Hudayr.
dan panggil Khazraj kepada Hubab al-Munzir. Setiap daripada tentera Islam tuan-tuan mewakili setiap daripada ketua-ketua kabilah yang telah dibahagikan kedudukannya, itu dipanggil lantikan tuan-tuan. Nabi lantik kerana kelayakan yang ada pada Sayyidina Bakar. Nak isyaratnya apa tuan-tuan? Isyaratnya kalau kita faham bila kita ngaji, ia adalah perang terakhir bagi Nabi, kerana Nabi akan mengakhiri hayatnya, hidup Nabi. Ini Nabi akan wafat. Itu isyaratnya. Isyarat halus yang disebut. Maka isyarat itulah yang difahami oleh para alim ulama dalam menceritakan akan cerita peristiwa perang Tabuk. Maka di sinilah Nabi SAW bersabda, kamu jangan memasuki perkampungan mereka yang melakukan kezaliman kecuali dalam keadaan menangis. Baginda SAW bersabda demikian supaya mereka merasa takut kepada Allah. Maka Nabi melantik Ubaid bin Bishr sebagai pengawal tentera dan Abu Bakar imani solat sembahyang. Apabila sampai di Tabuk yang merupakan kawasan yang tidak dibangunkan, Nabi berkata kepada Muaz ibn Jabal, sekiranya kamu dipanjangkan umur oleh Allah, kamu akan melihat kawasan ini dipenuhi dengan kebun-kebun. Dan akhirnya tuan-tuan, realitinya hari ini perkara tersebut pun berlaku. Berlaku tuan-tuan di kawasan Tabuk. Yang kita nak cerita ni tuan-tuan ialah apa? Perangai. Hak kita nak sebut tadi, cerita balik kepada ayat 47. Orang munafik bukan takat tu saja. Dalam cerita ini juga disebut bahawasanya bahawa Nabi berhadapan dengan orang munafik yang buat perancangan untuk mereka ini jemput Nabi, merasmikan jemput Nabi untuk semayang di masjid yang nama dia Masjid Dirar. Kita ingat kisah ni. Masjid Dirar itu diceritakan oleh Allah. Masjid Dirar itu berlaku dalam perang Tabuk. Sebelum nak pergi ni, perjalanan dia nak pergi ke Tabuk ni, tentera golongan munafik ni melambatkan perjalanan Islam. Mereka buat satu masjid yang cantik, menggoda, maksudnya yang tertarik akan Nabi SAW supaya datang meraihkan mereka. Maka mailah seorang Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ini bermakna lebay. Kan, lebay. Maksudnya di sini orang yang beragama tanpa ilmu yang mendalam. Sebab tu kita sebut lebay yang beragama. Dia beza dengan lebay yang tidak beragama, yakni yang tidak mendalam ilmu dia. Maka di sinilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, turun ayat cerita bab ni. Sebab tu kita tuan-tuan, kita faham dia ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Kalau kita baca surah At-Taubah ayat 107, ayat 110, tuan-tuan boleh baca bab ni. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Baik, tuan-tuan, ini tuan-tuan boleh baca lagi sambungan dia. Dan mereka di kalangan munafik yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan Islam dan penganutnya, menguatkan kekufuran, memecah belahkan di kalangan orang yang beriman, serta menjadi tempat pengintip bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum daripada itu. Dan mereka bersumpah dengan berkata, tidaklah kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini melainkan tujuan yang baik. Dia kata, kami buat masjid ni untuk baik, untuk kita sembahyang. Padahal Allah menyaksikan mereka sebenarnya dusta, yakni bohong. Maka Allah Ta'ala pesan kat Nabi, janganlah engkau solat di masjid itu selama-lamanya, kerana masjid yang didirikan di atas taqwa
Masjid apa tuan-tuan atas dasar taqwa? Masjid Quba. Masjid Quba yang berwarna putih tu. Masjid Quba yang sejak hari pertama engkau berdiri di atasnya, solat di dalamnya, ada beberapa lelaki yang suka membersihkan diri mereka. Allah mengasihi akan orang yang membersihkan diri mereka. Adakah sesiapa yang menegakkan bangunan di atas sifat taqwa daripada Allah lebih baik, atau sesiapa yang menegakkan bangunannya di atas tapak yang curam lalu meruntuhkan bangunannya terhumban ke dalam curam neraka Jahannam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jelaslah ayat ini Allah mendedahkan akan tujuan golongan munafik. Sebab tu tuan-tuan, kenapa orang Islam dia jangan jadi seperti masjid dirar. Maksudnya masjid dirar umpamanya ialah kita ni menjadi pemecah belah. Apa salahnya tuan-tuan kita orang Islam ni dalam bab agama, dalam bab apa dia yang baik, menuruti akan syariat, tuntutan agama, kita utamakan agama. Apa salah? Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala nak sebut, kalaulah atas dasar kita tuan-tuan berkelahi ataupun kita ni tak bersefahaman, tak berfikrah sama, maka akhirnya tuan-tuan akan menggundang bala bencana. Itu istilah dia. Kalaulah kita jadi macam masjid dirar, maksudnya kita jadi pemecah belah, orang lain nak bersama dengan Islam, kita kata tak payahlah, kita mai ikut, kita sudahlah, kita nak kuat kita. Ni orang munafik kita. Kita nak kuat kita nak bagi depa ni lemah, orang Islam lemah. Jangan tuan-tuan. Jangan ikut perangai orang munafik ini. Dia menyebabkan Allah mendedahkan akan golongan munafik yang mendirikan masjid bukan kerana Allah, tetapi kerana tujuan menipu akan orang Islam, menipu Allah. Allah na'udzubillah. Takut. Sebab tu kita tuan-tuan, kita surau ke buat masjid ke tuan-tuan, buat apa lagi, kita buat madrasah, buat sekolah, buatlah apa pun, tujuan dia untuk apa? Dia asas dia pada kita buat untuk apa? Kalau manfaat dia untuk kepentingan kita, maka rugilah, binasalah. Kalau buat kerana untuk akhirat, melahirkan para alim ulama, melahirkan anak-anak yang beragama, alhamdulillah, silakan. Di sini niat yang penting. Sebab kalau tidak disebut dalam kitab yang lain, kata ulama dalam fiqh harakah, ia akan menjadikan masjid itu sebagai markas pengintipan musuh. Maksudnya musuh ni, kalaulah kita bagi ruang, musuh akan jadikan masjid itu sebagai mengintip akan orang-orang Islam. Dan ia akan membawa kemudaratan, menjadi peluang kepada orang-orang kafir menyerang Islam dan penganutnya dalam negara yang ditegakkan oleh Nabi SAW di Madinah. Itu bahaya tuan-tuan. Ini dalam cerita ni. Sebab tu dalam bab ini dalam cerita kita duk cerita ni, perjalanan Tabuk penuh dengan ujian, cabaran yang cukup dahsyat. Kita ni dah pening kepala dah dengan suasana hari ni tuan-tuan, pening. Kita nak masuk bulan Ramadan, tak lama dah kan, kita nak hati yang bersih tuan-tuan, dalam keadaan lapang, kita rasa senang. Sebab mungkin kita sebut ialah tak sama dengan Ramadan sebelum daripada ini. Kalau kata sebelum ni boleh penuh rapat elok, kali ni dia tak samalah suasana dia. Kemudian tak tahulah kan, SOP yang baru saya tak ada nak tengok tadi. Hak baru ni lagu mana? SOP baru ni. Yang pastinya tuan-tuan, kita sembahyang, turun ataupun kita solat di masjid ataupun surau, untuk niat kita tuan-tuan membersihkan diri kita, jauhkan diri kita daripada segala dosa dan maksiat. Tuntutan 8 ke 20 ke tuan-tuan, terserah. Yang pentingnya ialah buat tu ikhlas kerana Allah. Yang ni penting. Niat kita tuan-tuan.
di atas niat. Sama juga dengan baca Quran, tadarus. Kan tadarus tuan-tuan. Baca Quran ni, tuan-tuan baca satu huruf dapat pahala. Satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu kalimah, satu huruf tuan-tuan dah dapat pahala. Maka bayangkan kita boleh baca Quran dalam keadaan baik bacaan kita. Tadarus tu ialah untuk memperbetulkan bacaan. Dia lebih kepada tu. Bukannya kita baca nak banyak, bagi banyak boleh habis semata-mata, tidak. Tapi pada masa yang sama boleh kita ambil ibrah pengajaran daripada satu muka, satu ayat daripada Allah Ta'ala cerita yang kita baca dalam satu juzuk tu, apa ibrah dia. Kita tambah sikit. Masa tiap-tiap tu kita duk baca dah, tambah sikit lagi, tengok pula tafsir, baca sikit terjemahan dia, fahami ayat dia, sekurang-kurangnya. Kan, sekurang-kurangnya. Itu. Dan pada masa yang sama memperbetulkan bacaan di sudut hukum tajwid. Itu niat kita tuan-tuan baca Quran. Baik, kemudian habislah cerita ni. Kita tak mau cerita ni tuan-tuan sebab cerita ni panjang. Yang saya nak cerita tadi 3 orang ya. 3 orang sahabat yang tidak ikut serta. Ka'ab ibn Malik daripada kabilah Khazraj. Yang kedua Murarah Ar-Rabi' dan Hilal ibn Umayyah yang ketiga. Kedua-duanya ini daripada Aus, datang berjumpa akan Nabi SAW, mengakui akan kesalahan yang dilakukan mereka. Lalu Ka'ab datang menemui Nabi SAW. Baginda tersenyum dan berkata, apa yang menyebabkan kamu tak pergi perang? Bahasa mudah kita. Pasal apa tak pergi perang? Maka dia kata Ka'ab, ya Rasulullah, sekiranya aku berhadapan dengan orang lain selain kamu di dunia ini, nescaya aku akan menyelamatkan diri daripada kemarahannya dengan mengemukakan alasan. Maksudnya kalaulah aku ni bukan kamu yang tanya, senang aja. Contoh bos tanya kita, pasal apa tak pergi kerja ni, MC ni. Selesai lah MC lah. Nanti isi borang. Maksudnya lepas lah. Walaupun sebenarnya tak MC pun. Walaupun sebenarnya tak MC pun, tak sakit pun. Tapi lepaslah dengan orang. Tapi dengan Nabi ni, bagaimana? Disebut tu. Maka aku tak lepas dengan kamu ya Rasulullah. Maka sesungguhnya aku dikurniakan lidah yang petah, maksudnya boleh berbicara dengan baik. Walau bagaimanapun, wallahi demi Allah, aku tahu sekiranya pada hari ini aku berbohong dan menyebabkan kamu redha akan aku, sudah tentu Allah akan memurkaiku. Jadi di sudut ni tuan-tuan, dia ihsan. Ihsan ni an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu wa innahu yarak. Ihsan tu sikit ihsan. Ihsan ni tuan-tuan, memanglah kita tuan-tuan buat ibadah seolah-olah kita nampak Allah, walaupun kita tak nampak Allah. Wa innahu yarak, tapi sesungguhnya dia nampak kamu. Allah melihat kita. Walaupun kita bohong dengan orang, tapi Allah Ta'ala tahulah kita ni semayang macam mana, tidak. Allah Ta'ala tahulah apa yang berlaku dalam hidup kita. Tak boleh nak bohong lah kan di akhirat esok, sebab Allah tahu walaupun manusia tak tahu. Ini dia yang kata ihsan. Jadi sifat ihsan yang ada pada Ka'ab ini, dia mengaku akan kesalahan dia. Lalu sekiranya aku bercakap benar yang menyebabkan kamu marah kepada aku, sesungguhnya aku mengharapkan agar Allah mengampunkan aku. Maka Nabi SAW menjawab. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, orang ini telah berkata benar. Kamu telah berkata benar, maka pergilah sehingga Allah menentukan hukumannya ke atas kamu. Allahu Akbar tuan-tuan. Hukuman ni berat ke tak berat ni tuan-tuan? Saya tengok dalam hadis. Ya. Hukuman ni berat kerana hukuman yang kita akan baca saat lagi tuan-tuan, mereka di pulau sehingga 50 hari. Allah. Dan macam mana pulau ni saat kita cerita. Dengan itu orang ramai tuan-tuan tengok. Siapa dia tadi? Murarah dan Hilal, 2 orang lagi sahabat juga berkata sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab, dan Nabi kata jawapan yang sama, serah pada Allah. Maka Nabi SAW melarang akan orang Islam daripada bercakap dengan mereka. Maksudnya
Cakap pun tak boleh. Tuan-tuan nak hidup macam mana tuan-tuan? Kita nak pergi beli barang pun kena cakap dengan orang. Kita pakai kan, tak kisahlah kita pakai apa pun tuan-tuan, teknologi yang ada pun perantaranya orang juga yang hantar pun. Grab ke apa ke Food ke tuan-tuan, orang juga. Bayangkan tak boleh cakap ni. Duduklah kita tuan-tuan seorang-seorang ada betul. Maka menyebabkan apa yang berlaku. Dengan itu orang ramai menjauhi akan mereka. Dan Nabi arahkan juga supaya isteri mereka jauh akan mereka. Pula dah. Maksudnya isteri pun tak ada dekat. Kita ni kalau ni duduk bujang tak apa, tapi dah nikah ni duduk seorang ni teruk tak tuan? Try dapat anak tengok. Dia rasa teruk sikit kan bila dapat anak ni. Masuk seorang tak apa lagi, dua okey je, tiga rasa dah. Tiga rasa. Macam saya rasa dah tiga. Boleh pangah. Tiga rasa dah. Rasa letih. Kan? Baru rasa tu tiga orang rasa dah. Kan maksudnya kita letih tak larat. Tu baru tiga. Maksudnya Nabi kata bayangkan duduk seorang macam mana. Duduk seorang. Isteri tak boleh. Di pulau juga. Kita di pulau. Akan tetapi isteri Hilal minta izin kat Nabi Rasulullah, bagilah aku khidmat dengan suami aku kerana dia ni orang yang tua. Pasal dia Hilal ni sahabat yang tua, yang tidak mempunyai khadam. Maka Nabi izin akannya. Maka mereka sentiasa berada dalam keadaan sedemikian sehingga bumi yang luas terasa sempit dan hati mereka menjadi tertekan, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat yang boleh mereka lari daripada kemurkaan Allah melainkan hanya kembali bertaubat kepada Allah. Sebab tu kita sebut tuan-tuan, kalau kita baca dalam fiqh sirah yang lain disebut juga, kita ni tuan-tuan kalaulah berpura-pura uzur. Contoh kita kata boleh semayang, tapi kita kata saya tak apa nak larat, saya qada je lah. Semayang ni saya larat, saya qada dia. Berpura uzur. Ataupun disebut orang yang kaya, ada kenderaan, ada bekalan. Disebut perumpamaan ni kata musannif dalam kitab yang lain. Maksudnya dia ada. Sebab Nabi, kalau kita ingat, Nabi memberikan keizinan bagi yang ada keuzuran. Contohnya keuzuran dari sudut harta benda. Dia miskin, dia tak mampu nak pergi perang kerana dia disebabkan badan dia, jasad dia, dia dah tua berumur dan seumpamanya, ataupun dia tidak ada harta untuk dia membolehkan dia ni menginfakkan harta dia di jalan Allah Ta'ala. Nabi bagi keuzuran, maksudnya tak apa. Tetapi akan orang yang berpura-pura padahal kaya, duit banyak, ada kenderaan pula, tak mampu nak bagi infak, ataupun tak mampu untuk diri dia menginfakkan dia untuk pergi perang. Apa tak tuan-tuan? Bahasa mudah kita mampu main masjid, ataupun mampu main mengaji, sihat tubuh badan, ada kenderaan, ada semua, tetapi tak mampu pergi mengaji. Dia seolah-olah begitu. Maka ingatlah bahawa Allah mendedahkan akan mana golongan yang berikut. Dalam surah mana? Kita boleh balik baca surah At-Taubah ayat 93, ayat 95. Cerita ni. Sebab cerita bab hati ni janganlah bohong. Pasal hati ni Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Itu yang kita sebut tuan-tuan. Bohong pilah tara mana dengan orang, tetapi dengan Allah Ta'ala kita tak mampu. Kita tak mampu tuan-tuan. Sebab tu kenapa disebut ada sifat ihsan. Pasal tadi ya. Sebab bila ada sifat ihsan, kita buat ibadah seolah-olah kita nampak Allah, walaupun kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Kalaulah begitu, bila kita buat dosa tuan-tuan, kita akan rasa kita ni berdosa. Tetapi kalau orang yang tak rasa Allah dengan dia kata dia tak rasa apa, buat dosa, terus dia buat dosa, berterusan dosa dia. Itu yang disebut
dalam sifat ihsan, tuan-tuan. Allahu akbar. Maka wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu. Allah Taala jawab 3 orang sahabat ni. Ayat surah At-Taubah juga. Cerita ni semua surah At-Taubah, tuan-tuan. Ayat 118. Innallaha huwat tawwabur rahim. Dan 3 orang, Allah Ta'ala kata, dan 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Mereka di pulau, tuan-tuan, 50 hari. Bukan sikit, 50 hari, sebulan lebih. Tidak ada orang boleh dekatkan mereka. Isteri mereka pun tak boleh dekatkan mereka. Maksudnya bumi luas, tuan-tuan, rasa sempit. Pasal apa? Kita ni macam mana pun kita dengan orang ni mesti kena ada. Tapi bayangkan suasana dia begitu. Maka di sinilah, tuan-tuan, oleh kerana kita habis ayat ni, dan oleh kerana mereka duka cita, yakni berdosa, mereka yakin bahawa tiada tempat melarikan diri daripada Allah melainkan serah diri, yakni bertaubat. Kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka ini terus bertaubat. Maksudnya memohon keampunan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Allahu akbar. Maksudnya, tuan-tuan, kalau kita berdosa, yang kita sebut tadi lah, tuan-tuan mampu buat solat tasbih, tuan-tuan buatlah, tuan-tuan, ambillah kesempatan, peluang. Pasal apa? Kerana kelebihan dia memohon keampunan daripada Allah terbuka luas dengan tasbih. Dalam sunat-sunat tasbih tu Allah Ta'ala buka hati kita, tuan-tuan. Inilah yang menjadikan dalam cerita ini yang kita sebut secara akhirnya, penutupnya ialah ia menjadi satu disebut perayaan ataupun menjadikan mereka ni, orang yang berdosa ni, tuan-tuan, tidak pernah berputus asa walaupun mereka lemah. Mereka dibalas dengan balasan yang cukup berat. Mereka sentiasa mengharapkan akan taubat daripada Allah Ta'ala supaya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Seperti mana juga kita, tuan-tuan, tak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa kita minta Allah ampun dosa kita. Begitulah, tuan-tuan, tak pernah putus asa. Walaupun kita tahu kita ni banyak dosa, termasuk dengan saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada barakahnya dalam cerita ni. Itulah kesimpulan dah, tuan-tuan, daripada sambungan daripada kisah ataupun perang Tabuk. Perang Tabuk ni, tuan-tuan, senang cerita perang yang tak jadi, tuan-tuan. Yang kata nak lawan tentera Rom ni tak jadi. Maksudnya balik macam tu ya. Balik. Dan balik itulah berhadapan dengan 3 orang sahabat. Dan ada lagi beberapa orang sahabat yang, kalau dia cerita ni panjang lah, dia ikat diri mereka di tiang-tiang. Pasal apa? Rasa bersalah dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala, sampai tahap tu, tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan ada barakahnya sebagai penutup kita di bulan Sya'ban, dan insya-Allah kita akan masuk pada bulan Ramadan pada yang akan datang ni dengan hati yang bersih, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah lina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya kami hamba yang hina, ya Allah, hamba yang dalam, hamba yang dekat kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami yang menjaga kami daripada kecil sehingga kami besar, ya Allah. Ampunilah juga dosa, ya Allah, isteri, anak-anak kami, ahli keluarga kami. Di saat kelemahan kami, ya Allah, mendidik mereka, ya Allah, di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah juga dosa sahabat kami, jiran tetangga kami, dan seluruh ahli qaryah kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang istiqamah melaksanakan tuntutan syariat-Mu, ya Allah.
meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami ya Allah dalam husnul khatimah, dalam perakhiran yang baik. Jangan Kau matikan kami ya Allah dalam perakhiran yang buruk bagi kami ya Allah. Apatah lagi dalam kami jahil mengenal agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabarallahu